Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila haqati Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kirabil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurnia-Nya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan sekali lagi untuk kita mendatangi rumah Allah yang mulia ini pada mendengarkan sebahagian daripada sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambahkan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali pada pelajaran sirah nabawiyah, di mana di antara apa yang telah kita lakukan pada minggu lepas adalah berkenaan dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mendengarkan setelah perjalanan baginda serta pasukan kaum muslimin tiba di kawasan Madinatul Safra, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah sesungguhnya apa sahaja yang kamu dapat sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlimanya untuk Allah dan Rasul dan kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Rasulullah di hari Al-Furqan, iaitu di hari bertemunya dua pasukan, jadi ditujukan kepada peperangan Badar, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Anfal ayat 41. Dan kita telah melalui bahawasanya menurut sebagian ulama sejarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membahagi-bahagikan harta rampasan perang Badar itu terlebih dahulu atas 5 bahagian, 4 bahagian atau kira 80% bagi membagikan kepada setiap anggota pasukan perang, sedangkan selebihnya 20% diberikan kepada 5 bahagian, iaitu untuk Allah dan Rasulnya, para kerabat Nabi, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Dan kita tahu bahawasanya apabila Nabi bagikan kepada setiap anggota yang ikut perang itu ada 3 golongan. Pertama yang ikut serta dalam peperangan, yang kedua mereka yang tidak dapat hadir pada peperangan tersebut kerana perintah daripada Nabi, dan yang ketiga adalah mereka yang syahid di dalam peperangan tersebut, maka harta mereka diberikan kepada ahli keluarga mereka. Subhanallah. Baik.
Mengenai tawanan perang, baginda juga belum menerima wahyu berkenaan dengannya. Oleh kerana itu baginda bermusyawarah dengan para sahabatnya, terutama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhum tentang apa yang hendak diberlakukan dengan mereka. Ada juga pendapat mengatakan bahawa baginda bermusyawarah bersama Sayyidina Ali, bukan Sayyidina Sa'ad. Baik, di dalam musyawarah itu baginda bertanya kepada ketiga-tiga sahabat tersebut sama ada untuk dibunuh atau dijadikan tebusan. Sayyidina Abu Bakar memberikan cadangan agar mereka yang ditawan tidak dibunuh kerana mereka mempunyai ikatan keluarga bersama sebahagian sahabat. Sementara Sayyidina Umar memberikan cadangan agar mana mereka yang ditawan itu dibunuh kerana mereka itu pada hakikatnya adalah orang-orang yang zalim. Nabi dia tahu bahawasanya ketika itu Nabi belum mendapatkan perintah atau wahyu daripada Allah apa yang hendak diberlakukan kepada mereka-mereka yang ditawan daripada peperangan Badar tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar mencadangkan agar mana mereka yang ditawan itu dibebaskan, tidak dibunuh. Yang Sayyidina Umar pula mengatakan bahawasanya mereka itu yang ditawan tidaklah dibunuh sahaja kerana mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang zalim. Baik. Kesemua cadangan-cadangan tersebut tidaklah diberikan jawapan oleh baginda ketika itu, sehinggalah turun firman Allah pada keesokan harinya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Turiduna 'arada dunya wallahu yuridul akhirah wallahu 'azizun hakim. Laula kitabun min Allahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'azim." Sadaqallahul azim, yang artinya tidaklah patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat membunuhnya di atas bumi. Kamu menghendaki harta dunia yang tidak kekal, sedangkan Allah menghendaki untuk pahala akhirat. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Kalau tidak kerana adanya ketetapan daripada Allah yang telah terdahulu, maka kamu akan ditimpa azab yang besar disebabkan penebus diri yang kamu ambil daripada orang-orang tawanan itu. Ini secara ringkasnya, kita dah lalu penerangannya pada minggu lepas. Subhanallah. Kemudian kita dah mendengarkan bahawasanya sebagian ulama mengatakan bahawa ayat ini merupakan dalil terhadap keharusan berijtihad buat Nabi SAW, kerana teguran di dalam ayat itu menunjukkan keputusan baginda itu bukan berdasarkan wahyu, tetapi berdasarkan ijtihad baginda sendiri. Dan inilah pendapat kebanyakan ulama yang mengatakan boleh bagi baginda untuk berijtihad dengan sesuatu yang tidak ada wahyunya. Tapi bukan bermakna apa yang Nabi ijtihadkan, apa yang Nabi decide, tentukan hukum itu perkara itu salah. Subhanallah. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala ada cadangan ataupun ada hukum yang berlainan, maka itu hanya menunjukkan bahawasanya yang diberikan oleh Allah itu lebih baik apa yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan apa yang diberikan atau apa yang diisytiharkan oleh Nabi itu salah. Subhanallah. Baik. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya kamu mempunyai kewajipan. Oleh itu janganlah kamu membiarkan salah seorang daripada mereka yang tertawan, melainkan mereka itu harus menebus dengan harta atau dipenggal leher mereka. Adapun harga tebusan itu mengikut kemampuan keluarga masing-masing, daripada 1000 dirham kepada 4000 dirham. Jadi kalau dia itu orang-orang yang ternama, anak-anak penguasa atau pemimpin-pemimpin Quraisy, maka Nabi akan meminta 4000 dirham. 4000 dirham. Yang kurang kemampuan atau yang hidup sederhana mungkin 2000 dirham, ada yang sampai 1000 dirham. Baik. Dan jika mereka benar-benar tidak mempunyai sesuatu untuk ditebus, maka mereka sebagai ganti mereka harus mengajar menulis terhadap 10 orang kanak-kanak Madinah. Baik, so ini adalah sebahagian yang telah kita dengarkan pada minggu lalu berkenaan dengan tentang tawanan perang. Baik, dan kita dengarkan bahawa ketika itu datang Jubair bin Mut'im bertanya kepada baginda tentang tawanan Badar, maka baginda bersabda, andai kata bapa masih hidup dan meminta agar semua tawanan dibebaskan, maka aku akan melakukannya, kerana mengenang jasa bapanya itu Mut'im bin Ali. Baik, jadi kita akan sekarang ini masuki berkenaan dengan orang-orang yang ditawan di kalangan peperangan setelah peperangan Badar, di kalangan orang-orang musyrik yang sebahagiannya setelah mana ditawan itu mereka meluk agama Islam. Mereka meluk agama Islam.
Ada yang on the spot masuk Islam, ada yang mungkin makan beberapa tahun baru masuk Islam. Tapi kerana apa yang dimakan cerita-cerita mereka yang ditawan. Jadi kemudian nanti insyaAllah setelah kita selesai membahaskan berkenaan dengan mereka yang ditawan ini, sebahagian cerita mereka, barulah kita akan bertanya kepada keadaan orang-orang musyrikin di Mekah apabila berita kekalahan mereka sampai kepada orang-orang Mekah. Baik. Dan di antara mereka yang ditawan ialah Amr bin Abi Sufyan, iaitu saudaranya Sayyidina Muawiyah. Dia ini ditawan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini termasuk orang-orang yang ditawan dan setelah peperangan Badar. Apabila Sayyidina Abu Sufyan mendapat berita bahawa ketika ini beliau belum masuk Islam lagi, masuk Islam dia lambat tahun 8 Hijrah, tahun 8 Hijrah. Jadi beliau apabila ketika itu apabila mendapat berita bahawa anaknya itu ditawan dan minta untuk ditebus, beliau langsung berkata, apakah hendak digabungkan harta dan darah? Mereka telah membunuh anakku Hanzalah, iaitu saudara kandungnya Sayyidatina Ummu Habibah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Jadi Abu Sufyan ni apabila diberitahu sampai keputusan daripada pihak orang Islam memberitahu kepada Abu Sufyan bahawa anaknya itu ditawan, jadi in order untuk membebaskan harus dibayar tebusan tersebut. Jadi Abu Sufyan ini mengatakan apakah hendak digabungkan harta dan darah. Maknanya apa? Darah itu maknanya anaknya itu telah dibunuh Hanzalah. Nah sekarang pula harta ni pun nak diambil oleh orang Islam sebagai menembus anaknya yang satu lagi yang bernama Amr. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Sufyan ketika itu. Baik. Dan sekarang ini mereka meminta untuk ditebus Amr pula. Biarkan dia di tangan kaum muslimin dan terserahlah kepada mereka bagaimana hendak memperlakukannya. Kita nak kata apa namanya malas nak layan pun boleh juga, ataupun boleh kita kata mungkin Abu Sufyan ni ketika itu waktu zaman sebelum Islam ni lebih menyayangkan harta daripada anak sendiri. Maknanya dia lagi kata aku lagi suka harta. Waktu kata biarlah, apa orang Islam nampak biarlah. Kalau dia nak kena bunuh biarlah, dia nak kena siksa biarlah, aku tak minta lagi. Yang penting harta aku tak kena keluar saja. Ni bapak saya kata daripada anak. So dia biarkan Amr ni ditangkap di tangan kaum muslimin. Ketika itulah. Baik. Setelah itu, maka ketika Sayyidina Abu Sufyan berkata demikian, beliau melihat Sa'ad bin Nu'man dan An-Nu'man daripada Bani Amr bin Auf yang datang dari Madinah untuk melakukan umrah. Jadi ada sebagian daripada penduduk Madinah ni yang memang selalu ulang alik ke Mekah untuk melakukan ibadah umrah. Cara dahulu syariat mengikut syariat Nabi Ibrahim yang mereka tukar-tukar sikit. Dan Abu Sufyan dapat di Sa'ad bin Nu'man daripada Bani Amr bin Auf datang dari Madinah untuk melakukan umrah. Maka beliau langsung menangkap Sa'ad bin Nu'man sehinggalah kabarnya Sa'ad sampai kepada pengetahuan Bani Amr bin Auf di Madinah. Apa Abu Sufyan buat? Ditangkap semua orang. Member ni tak salah langsung. Datang ni nak buat umrah, kena tangkap. Bukan dia bawa barang-barang ilegal. Smuggle ke tak ada, bawa umrah je, tapi kena tangkap. Kena tangkap. Kemudian cerita ataupun kabar dia ditangkap di Mekah sampai kepada pengetahuan kaum dia, Bani Amr bin Auf di Madinah. Baik. Mereka langsung menemui baginda dan meminta agar baginda membebaskan Amr bin Abu Sufyan kerana saudara mereka Sa'ad ditangkap di Mekah oleh beliau. Maka baginda pun membebaskan Amr dan dipulangkan kepada Abu Sufyan dan beliau pun membebaskan Sa'ad. Jadi harta pun tak boleh keluar, anak pun selamat. So dia ambil cara dia lain. So ni kira macam kita kata seolah-olah bahasa kita macam mengubur Nabi SAW. Kalau kau tak bebaskan anak aku tangkap ni, aku bunuh ni orang. Si Sa'ad ni, Sa'ad bin Nu'man. So ni cerita sedikit berkenaan dengan apa yang berlaku. Ada yang mengatakan kisah ini berlaku lebih kurang dalam 1 month setelah berlakunya peperangan Badar. Baik. Dan di antara mereka yang ditawan ialah suaminya Sayyidatina Zainab binti Rasulullah SAW, iaitu Abu Al-As bin Ar-Rabi radhiyallahu anhu. Ketika ini nanti Nabi ini yang bernama Abu Al-As ini belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Jadi suami Sayyidatina Zainab ini ditawan. Kalau dia termasuk orang-orang yang dikursus dalam peperangan Badar dan dia ditawan. Menantu Nabi sendiri kena tawan ketika itu. Baik.
Abu Al-As merupakan anak kepada kakak Siti Khadijah yang bernama Hala binti Khuwailid. Dan beliau sudah menikah dengan puteri baginda sebelum turun wahyu pertama atas permintaan Sayyidatina Khadijah sendiri. Jadi Siti Khadijah sendiri yang meminta agar mana dikahwinkan Sayyidatina Zainab ini dengan sepupunya sendiri yang bernama Abu Al-As. Subhanallah. Jadi perkahwinan perkahwinan dalam before Nabi jadi Nabi lagi. Dari nikahkan Abu Al-As dengan Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha. Ketika orang-orang Mekah menghantar wakil mereka ke Madinah untuk menebus tawanan mereka, puteri baginda juga menghantar wakilnya ke Madinah untuk menebus suaminya iaitu Abu Al-As bin Ar-Rabi' dengan sebuah rantai yang diberikan Sayyidatina Khadijah pada hari perkahwinannya. Jadi Sayyidatina Zainab nak hantar wang tebusan tak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam kita melihat di sini ada orang yang sebagai seorang pemimpin yang adil. Tidak kisahlah itu family ke bukan family ke, hukum Allah tetap jalan. Nabi tak kata, oh ni menantu aku ni tak payah bayarlah, tak payah bayar, bebaskan sudah tadi. Subhanallah, Siti Zainab still nak kena hantar something in order untuk tembus suaminya. Baik, jadi beliau menghantar kepada wakilnya membawa rantai kalung yang diberikan Sayyidatina Khadijah pada hari perkahwinan. Baik, apabila baginda melihat rantai tersebut, baginda tahu itu adalah milik puterinya, sehingga membuat baginda merasa tersangat hidup. Nabi SAW tahu itu adalah pemberian Siti Khadijah kepada puterinya, dan Nabi kenal betul rupa rantai tersebut. Bapa memberikan dan sepasang suami dan isteri memberikan rantai kepada puterinya ketika bernikah. Diberikan, subhanallah. Jadi bila Nabi nampak itu rantai sampai, Nabi tahu ini milik Siti Zainab. Subhanallah. Langsung Nabi SAW tiba-tiba merasa sangat sedih. Pasal Nabi teringat ini waktu ini Siti Khadijah yang memberikan ini kepada puterinya itu. Subhanallah. Lalu baginda bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kamu jika Abu Al-As itu dibebaskan dengan tanpa bayar tebusan dan rantai ini yang digunakan untuk menebus diberikan kembali kepada isterinya? Nabi SAW seperti yang saya katakan tadi, sangat-sangat orang yang sangat adil. Walaupun Nabi diberikan pilihan, Nabi diberikan rantai itu untuk ditebus suaminya Siti Zainab, tapi Nabi masih lagi minta pendapat para sahabat. Boleh tak kalau aku tak ambil di rantai, bebaskan Abu Al-As, kasih balik pulang ke Mekah bersama rantai yang sekali balik ke Mekah. Walhal Nabi sebagai pemimpin, Nabi boleh just decide on his own. And of course bila Nabi decide, takkan ada orang yang akan against Nabi punya idea. Para sahabat daripada boleh say, never mind, it's okay. Sahabat takkan boleh kata apa-apa dengan tentang Nabi. Nabi dah balik ke sahabat, cakap pasal Nabi something ke tak ke. Tapi Nabi sendiri minta pendapatnya sahabat. Saya pada sahabat, bagaimana kalau Abu Al-As ini dibebaskan saja tanpa dibayar tebusan dengan rantai masih. Baik. Para sahabat ketika itu melihat kesedihan di wajah baginda yang mulia, maka mereka bersetuju untuk melakukan demikian. Sahabat bila nampak Nabi dalam keadaan muka yang sedih, seolah-olah macam bahasa kita macam Melayu, boleh tak kalau aku bebaskan dia saja, kemudian diberikan kembali rantai masjid? Of course lah, sahabat mestilah tak nak Nabi dalam keadaan sedih. Dia ada reason kenapa Nabi kena berbincang dengan sahabat pasal-pasal ni. Kerana harta rampasan Nabi itu, harta tebusan itu akan diberikan kepada Baitul Mal, bermakna milik kaum muslimin. So Nabi nak kena tanya orang-orang Islam yang lain. Nabi tahu decide on his own. Subhanallah. Maka sahabat pun bersetuju. Namun baginda mensyaratkan agar mana Abu Al-As mengizinkan puterinya untuk berhijrah ke Madinah, dan beliau setuju dengan syarat itu. Nabi kata baik, boleh balik, tapi dengan syarat puteri aku dan Zainab mesti balik ke Madinah. Bermakna bila Nabi berhijrah ke Mekah, ke Madinah, Siti Zainab masih lagi berada di Mekah bersama suaminya Abu Al-As. Kita kena ingat, Siti Zainab ketika itu sudah dalam keadaan muslimah, Abu Al-As masih dalam keadaan musyrik. Dia masih lagi tak percaya tentang agama Islam. Subhanallah. Maka Abu Al-As eventually agree on dalam syarat tersebut. Baik. Sebelum peristiwa hijrah,
riwayat sekejap. Abu As ditawarkan oleh pemimpin Quraisy agar beliau menceraikan putri baginda seperti mana yang mereka lakukan terhadap dua anak lelaki Abu Lahab. So orang-orang Mekah tahu siapa yang berkahwin dengan atau siapa yang menjadi menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua anak putri-putri Nabi itu sudah berkahwin sejak di Mekah lagi. Kecuali Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha, beliau menikah di Madinah dengan Sayyidina Ali tahun ke 3 Hijrah. Tahun kedua Hijrah. Baik. Jadi orang-orang Quraisy ni dia tahu siapa jadi menantu Nabi, yang lelaki-lelaki ni. Maka mereka jumpa. Pertama kali mereka jumpa dengan Abu As. Ini first menantu Abu As. Ditawarkan oleh pemimpin Quraisy agar menceraikan putri baginda. Seperti mana yang mereka jumpa dengan dua anak lelaki Abu Lahab. Mereka berkata, wahai Abu As, ceraikan isterimu dan kami akan menikahkan engkau dengan mana-mana wanita Quraisy yang engkau sukai. Ini orang-orang Quraisy ni, pemimpin Quraisy. Abu As menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak akan menceraikan isteriku. Aku tidak mahu mana-mana wanita Quraisy menggantikan isteri. Yang Abu As itu mana sayang. Walaupun tidak seagama, tidak sehaluan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tetap menyayangi anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mendengarkan jawapannya Abu As itu, Nabi berterima kasih kepada beliau sambil memujinya. Ini cerita waktu dekat Mekah. Baik. Apabila Abu As tiba di Mekah, beliau menyuruh isterinya untuk pulang ke sisi keluarganya di Madinah. Jadi Abu As kata kepada Siti Zainab, Nabi request untuk dihantar Siti Zainab pulang ke Madinah. Dan pada masa yang sama, baginda juga mengutus Sayyidina Zaid bin Harisah dan seorang sahabat daripada kaum Ansar. Baginda bersabda kepada keduanya, "Hendaklah kamu pergi ke kabilah Ya'jaj sehingga Sayyidina Zainab melalui kamu berdua, lalu temani beliau hingga tiba di tempat." Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah sudah foresee apa yang akan Sayyidina Zaid jumpa, kat mana Sayyidina Zaid akan jumpa dengan putri beliau, putri Nabi di Mekah. Sampai Nabi boleh bilang lagi, bila kamu pergi ke kabilah yang ajat nanti bila Sayyidina Zainab lalu tempat kamu bawa dia pergi ke depan. Subhanallah, Nabi tak tahu bila kat mana Sayyidina Zainab akan lalu. Subhanallah. Baik. Ketika nak berangkat, beliau ditemani, Sayyidina Zainab ini ditemani oleh saudara suaminya yang bernama Kinanah bin Ar-Rabi' yang memberikan kepada beliau untanya untuk beliau tunggangi. Jadi Kinanah ini adalah saudaranya kepada Abu As. Dia berikan unta kepada Sayyidina Zainab untuk dinaiki sampai ke buah kenderaan pergi ke Madinah. Dan pada masa yang sama juga Kinanah ini menemani menarik untanya Sayyidina Zainab dan bawa pergi ke Madinah. Baik. Pada masa yang sama, Kinanah juga menuntun untanya itu dengan dibawa bersamanya musuh dan anak panahnya untuk berjaga-jaga daripada diserang. Pasal apa? Kita tahu bahawa sebenarnya keadaan Mekah ketika itu tengah panas. Mereka ni bermakna dalam keadaan dendam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang ni pula Nabi punya putri ada di Mekah. Jadi dia ni terpaksa bawa anak bawa panah ni untuk berjaga-jaga, takut orang serang kerana tak terima kekalahan mereka di Badar. Baik. Kedua-duanya berangkat pada waktu siang dan menuju ke sebuah lembah. Ketika itu putri baginda sedang dalam keadaan hamil. Sayyidina Zainab sedang hamil ketika itu. Hal ini menjadi bahan pembicaraan di kalangan orang-orang Quraisy sehingga mereka keluar mencarinya hingga mengejarnya di Zilquwa. Subhanallah. Jadi kenapa bila mana Kinanah ini bawa Sayyidina Zainab keluar daripada Mekah ini pada waktu siang? Dia tak keluar waktu malam, dia keluar pada siang-siang hari. Jadi kalau siang-siang hari, orang semua nampak. Orang nampak yang bawa ni Kinanah, yang naik ini adalah putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tahu ni banyak benda ni sudah salah ni. Subhanallah. Jadi orang pun kejar Kinanah ini. Dalam unta itu dipukul dengan tombak miliknya sehingga putri baginda terjatuh dan menyebabkan kekuburan. Jadi mereka dapat kejar Kinanah ini sehingga menyebabkan
unta yang dinaiki oleh Sayyidatina Zainab jatuh dan beliau ke kuburan ketika itu. Subhanallah. Hal ini menjadi bahan pembicaraan di kalangan orang-orang Quraisy sehingga mereka keluar mencarinya hingga mengejarnya di tua. Orang pertama yang berhasil menjumpai mereka ialah Hubairah bin Al-Aswad. Beliau ketika ini belum masuk Islam lagi. Jadi subhanallah, mereka eventually dapat mengejarnya di tua. Dalam satu riwayat yang lain dikatakan bahawa Hubairah telah menjumpai mereka bersama seorang lelaki lain yang dikenali sebagai Nafi' atau dikatakan juga Khalid bin Abdul Qais. Ini ada riwayat yang lain. Bermakna dia tak pergi seorang, dia pergi dengan Nafi'. Kemudian Kinanah berkata, demi Allah, tidak ada lelaki yang mendekatiku melainkan aku akan meletakkan anak panah padanya. Siapa yang cuba mendekat dengan aku, maka aku akan memanah dia. Subhanallah. Ini yang Kinanah kata kepada Nafi' tersebut atau kepada Hubairah. Kemudian pada masa yang sama, Sayyidina Abu Sufyan datang kepada beliau bersama beberapa orang dari kalangan Quraisy dan berkata kepadanya, hentikan sikap kasarmu terlebih dahulu sehingga kami dapat berbicara denganmu. Ini datang pula berita sampai kepada Abu Sufyan dan dia pun keluar tak percaya. Jadi dia kata, apa kata kita relax dulu, dia dapat 10 tahun. Kata Abu Sufyan, baik. Lalu Abu Sufyan berkata, engkau tidak melakukan kesalahan dalam tindakan. Bermakna tak salah engkau bawa puteri Nabi ini pulang ke Madinah. Tetapi engkau telah membawa wanita itu secara terang-terangan, sedangkan engkau tahu akan apa yang telah Rasulullah perbuat kepada kami. The point, the thing is that kau dah bawa puteri Nabi ke Madinah dengan secara terang-terangan, seolah-olah macam membela puteri Nabi, dan kau tahu bahawa apa yang telah Nabi lakukan kepada kami. Keadaan belum reda ni, subhanallah. Tapi kau seolah-olah macam membela keluarga Nabi. Sedangkan ketika itu, Kinanah ini dia tak masuk Islam. Itu yang jadi buat-buatnya orang-orang Quraisy ketika itu. Baik. Kata Abu Sufyan, demi nyawaku, kami tidak memiliki niat untuk menyembunyikannya daripada ayahnya disebabkan oleh tujuan tertentu. Tetapi bawalah beliau kembali sehingga ketika suasana reda dan orang-orang berbicara bahawa kami telah mengembalikannya, maka engkau boleh membawa beliau kembali dengan sembunyi dan serahkan beliau kepada ayahnya. Kata Abu Sufyan, kita ni tak ada niat yang tertentu untuk menghalang kamu, atau ada niat yang tersembunyi untuk menghalang kamu daripada bawa puteri Nabi ini pulang ke Madinah. Tapi aku rasa mana gitu. Aku rasa lebih baik kau jangan bawa dulu sampailah keadaan dah reda. Sampailah orang-orang rasa bahawa engkau telah menghantar kembali puteri baginda atau puteri baginda telah pulang sendiri ke Madinah. Barulah lepas tu kau senyap-senyap bawa puteri Nabi ini pulang ke Madinah kepada Nabi SAW. So that's the idea. Untuk keadaan itu reda sekejap. Baik. Kinanah pun setuju seperti yang diminta, dan kemudian setelah suasana menjadi tenang, dia membawa puteri baginda itu kembali secara sembunyi dan menyerahkannya kepada Sayyidina Zaid bin Harithah dan temannya pada malam hari. Ada yang kata setelah beberapa malam, ada yang kata pada malam juga. Subhanallah. Untuk bawa pulang puteri Nabi SAW ke Madinah. Baik. Kita kalau melihat di sini seolah-olah Sayyidina Zainab ini sudah berpisah dengan suaminya Abul As. Memang mereka itu berpisah dalam beberapa masa, sampailah pada tahun ke-6 Hijrah pada silap, Abul As ini datang ke Madinah. Dia datang ke Madinah atas alasan kerana mereka punya harta itu telah dirampas oleh kumpulannya Zaid bin Harithah. Kepada Sayyidina Zaid bin Harithah. Jadi minta perlindungan kepada Sayyidina Zainab. Kemudian pada keesokan hari, Sayyidina Zainab jumpa Nabi SAW, memberitahu bahawasanya suami itu berada di Madinah. Maka Nabi pun mengatakan, layani suamimu dengan baik. Berikan makan, layankan dia, tapi jangan menyentuhnya kerana dia itu belum masuk Islam, kata Nabi. Jadi eventually Abu As tinggal di Madinah tu untuk beberapa malam ketika itu. Dan Abu As minta kepada Nabi agar mana dipulangkan semua harta-harta yang dirampas oleh kumpulannya Zaid bin Harithah. Baik, dan Nabi pulangkan.
Jadi bila Sayyidina Zaid dah ambil, daripada bila Abu As ni dah ambil semua hartanya, pulang ke Mekah. Siapa yang di Mekah? Ni cerita masuk Islam yang Abu As ni, dia serahkan semua harta itu balik kepada orang-orang Mekah. Mana barang dagangan, dan barang dagangan itu adalah milik orang Islam pada asalnya. Bila semua dah ambil, Abu As kata kepada orang-orang Mekah, apakah cukup semua harta-harta kamu? Ada berkurangan tak? Kata Abu As. Kata orang-orang Mekah ketika itu, tidak. Semuanya exactly apa yang kita inginkan, apa yang kita berikan, sekarang kita dapat kembali. Jadi Abu As kata, apabila sekarang kamu sudah tenang dengan harta kamu, maka ketahuilah sesungguhnya aku mengucap tiada Tuhan melainkan Allah, bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Orang-orang kata peranjat, kenapa kau tiba-tiba masuk Islam di hadapan kami? Kata Abu As, sebenarnya aku ini sudah mula untuk masuk Islam sejak mana aku berada di Madinah. Tetapi aku tidak mahu aku umumkan terlebih dahulu, sehinggalah kamu sudah mendapatkan harta rampasan kamu semua. Subhanallah. Jadi kemudian Abu As pun pulang ke Madinah setelah itu. One of the reason adalah kerana Abu As itu dilayan walaupun dia itu dalam keadaan kafir. Isteri tetap melayani suami. Cuma ada batasan ketika itu. Subhanallah, kemudian Abu As masuk Islam dan Sayyidina Zainab radhiyallahu anha beliau wafat pada tahun 8 Hijrah pada Islam. 8 Hijrah. Baik, so ini cerita berkenaan dengan Sayyidina Zainab dan bersama suaminya yang termasuk di antara tawaran perang Sayyidina Abu As bin Rabi' radhiyallahu anhu. Kemudian dia kata sini lagi, di antara mereka yang ditawan lagi adalah Wahab bin Umayr al-Jumahi radhiyallahu anhu. Beliau dan bapanya masuk Islam setelah itu. Ini cerita berkenaan dengan Wahab bin Umayr al-Jumahi. Ia mau pergi pada cerita bapanya Umayr. Subhanallah. Setelah orang-orang Quraisy mengalami kekalahan teruk di perang Badar, Umayr bin Wahab al-Jumahi duduk berdua dengan Safwan bin Umayyah di sisi Hijri Ismail. Jadi ni dua-dua sahabat. Safwan bin Umayyah itu masuk Islam pada tahun pembukaan Kota Mekah, tahun 8 Hijrah. Subhanallah. Anak dari Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf mati pada perang Badar. Jadi Umar bin Wahab ni dia berbual dengan Safwan bin Umayyah di Hijri Ismail. Berdua ni, tak ada orang tahu. Ketika itu Umar teringat akan orang-orang Quraisy yang mati dalam perang Badar. Apa yang menimpa mereka dari kekalahan. Lalu Safwan bin Umayyah berkata, demi Allah, tidak ada lagi kebaikan dalam hidup ini setelah mereka tiada. Jadi Umar ni berbual dengan dalam keadaan sedih, orang-orang Mekah yang kalah, yang mati. Jadi Umar ini cerita dengan Safwan ni tentang kisah-kisah orang-orang ni ketika mana mereka masih hidup lagi di Mekah. Ceritalah, kau ingat tak waktu zaman ni, kau ingat tak waktu dulu Abu Jahal pernah buat ni, kau ingat tak dulu kau pernah main kuli dengan Abu Jahal kalah, kau menjelah. Cerita zaman dulu, cerita zaman kampung kalau tak cerita. Jadi mereka tengah cerita-cerita ni. Jadi Safwan kata, demi Allah tidak ada lagi kebaikan dalam hidup ini setelah mereka tiada. Jadi orang mereka pemimpin. Umar berkata, demi Allah, engkau berkata benar. Demi Allah, apabila aku tidak mempunyai hutang yang harus aku bayar dan tidak mempunyai beban keluarga yang membuatku takut jika aku tinggalkan mereka menjadi miskin, saya aku akan pergi kepada baginda, kemudian aku bunuh dia, kerana sesungguhnya aku mempunyai banyak sebab untuk itu, sementara anakku berada di tangan mereka sebagai tawanan perang. Jadi Umar berkata, kalaulah tak kerana aku punya hutang ni, kalaulah tak kerana aku punya keluarga ni yang nak tangguh, confirm aku nak pergi Madinah ni, nak pergi bunuh Nabi SAW. Pasal Umar ni, kalau kita baca, ni cerita sebelum masuk Islam dia. Beliau ni, kalau kita ditulis, dia ni termasuk di antara syaitan-syaitan Mekah. Sampai kita selalu tulis macam itu. Pasal dia ni termasuk orang yang dulu, orang yang bergiat nak menyiksa Nabi SAW. Umar bin Wahab al-Jumahi. Jadi dia kata sini, aku ni ada banyak sebab nak bunuh Nabi ni. Tapi masalahnya sekarang, anak aku dalam tawanan dia. Anak aku berada di tangan mereka sebagai tawanan perang. Baik. Maka Safwan berkata, hutangmu aku akan membayarnya dan beban keluargamu menjadi beban.
dan aku akan membantu mereka sepanjang hidup mereka. Tidak ada sesuatu yang dapat mencegahku dan menjadikan peluang untuk menjaga mereka. Malik Safwan ni kasih semangat. Dia kata, jangan risaulah untuk semua. Aku bayar kau hutang, keluarga kau tangguh, nafkah semua aku bayar, aku jaga mereka. Jadi maknanya apa? Kau pergilah. Pergi juga, pergi lakukan niat kau. Kata Safwan ni. Lalu Umar berkata, rahsiakan kesepakatan kita ini daripada orang lain. So mereka ni decide. Ni dua orang saja dekat Haji Ismail. Umar kata dengan Safwan, jangan bilang orang lain. Just between them. Baik, dan Umar pun pergi. Lalu Umar meminta salah seorang daripada keluarganya untuk mengambilkan pedangnya. Maka dia pun mengasahnya dan meletakkan racun padanya. Kemudian dia berangkat menuju Madinah. Madinah ni memang ini untuk membunuh Nabi SAW. Baik. Ketika dia sampai di Madinah, sedang menuju ke arah Masjid Nabawi, Sayyidina Umar melihatnya datang dengan pedang yang terhunus. Lalu dia pun berdiri di pintu masjid dan berkata kepada para sahabat, Sayyidina Umar nampak? Ini yang dah datang ni, ini gangster ni, Umar ni. Ini kau pun tak ada niat baik ni. Nampak. Baik. Kata Sayyidina Umar, inilah dia anjing dan musuh Allah, Umar bin Wahab. Demi Allah, dia tidak datang ke sini kecuali dengan maksud yang jahat. Dialah yang menghasut manusia untuk berbuat jahat kepada kita dan memberitahu akan jumlah kita di perang Badar kepada orang-orang Quraisy. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ini datang ni musuh Allah ni. Sampai Sayyidina Umar kata dia ni anjing. Subhanallah, main marah pun Sayyidina Umar dengan Umar bin Wahab. Pasal dia sudah pengalaman Umar bin Wahab ni selalu menyiksa orang-orang Islam. Dialah yang menghasut manusia untuk berbuat jahat terhadap kita. Baik. Sayyidina Umar bermaksud menemui Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, musuh Allah Umayyah bin Wahab telah datang dengan mengurus pedangnya. Kata Sayyidina Umar, Nabi jalan Masjid Nabawi. Sayyidina Umar jumpa Nabi. Baik. Lalu baginda bersabda, perintahkan dia masuk menemui. Nabi tak kata jangan kasih masuk, Nabi suruh dia masuk lagi. Subhanallah. Sayyidina Umar pun sambil membawa tali lalu mengikatnya ke leher Umayyah bin Wahab. Baik, Nabi suruh masuk betul, tapi Sayyidina Umar ikat leher ni, tali kat leher ni. Dah bawa macam prisoner lah maknanya. Sayyidina Umar berkata kepada beberapa sahabat, masuklah kamu kepada baginda dan duduk di hadapan baginda. Berhati-hatilah terhadap orang jahat ini, kerana sesungguhnya orang ini tidak boleh dipercaya sama sekali. Kata Sayyidina Umar, kamu semua ni masuk dulu. Duduk depan Nabi. Subhanallah. Baik. Kemudian Sayyidina Umar masuk ke tempat baginda dan membawa Umar bin Wahab. Ketika baginda melihat Umar, sementara Sayyidina Umar memegang pedang di lehernya, baginda bersabda, wahai Umar, turunkan pedangmu. Wahai Umar, mendekatlah kepada. Jadi bila Sayyidina Umar bawa Umar depan Nabi SAW, pedang Sayyidina Umar dekat leher dia. Standby. Pasal he's known for that. Known for orang selalu buat jahat kepada orang-orang Islam. Now sekarang datang dekat Madinah pula. Subhanallah. Jadi Nabi kata, wahai Umar, turunkan pedang. Wahai Umar, mendekatlah kepada. Datangkan. Baik. Umar pun mendekat kepada Nabi SAW. Kemudian berkata, an'imu sabahan. Selamat pagi. Ini ucapan salam pada zaman jahiliyah. Baik. Baginda bersabda, wahai Umar, sesungguhnya Allah telah memuliakan kami dengan ucapan salam yang lebih baik daripada salam, yaitu ucapan salam para penghuni syurga. Wahai Umar, apa yang membuatku datang kembali? Nabi tanya pada Umar, apa kau punya sebab datang kembali? Umar menjawab, aku datang kepada kamu kerana seorang tawanan yang ada di tangan kamu berbuat baiklah kepada. Jadi maknanya niatnya Umar ini untuk dibebaskan anak ini, ditebus. Kata di depan Nabi dia cakap macam itu, aku datang kepada kamu kerana seorang tawanan, jadi anaknya yang ada di tangan kamu. Maka dia bersabda, kalau begitu, mengapa ada pedang terhunus di belakangmu? Nabi tanya, kalau betul lah kau datang untuk membebaskan, menembus anak kau, kenapa kau bawa pedang kat belakang? Kita kalau ingat, orang face kita tak tahu apa kat belakang dia. Tapi Nabi nampak, subhanallah, yang mujizat Nabi SAW. Kalau kau datang sini, kenapa nak bawa pedang kat belakang? Lalu Umar berkata, semoga Allah memburukkan pedang ini yang tidak memberikan apa-apa manfaat buat.
Pasal apa? Dia punya plot tu terbongkar. Nabi SAW tahu. Subhanallah. Dia cakap macam itu. Semoga Allah memburukkan pedang ni yang tidak memberikan apa-apa manfaat buat aku. Baik. Baginda bertanya, beritahu aku sejujurnya kenapa kau datang ke sini. Umar menjawab, aku datang ke sini hanyalah untuk tujuan ni. Nabi tanya lagi sekali. Cakap aku betul. Apa tujuan kau datang ke sini? Dia kata tak ada, aku datang sini untuk anak aku saja. For that very reason. Tak ada tempat lain. Baginda bersabda, bahkan engkau telah duduk bersama Safwan bin Umayyah di sisi Egypt. Lalu mau dan kamu berdua bercerita tentang orang-orang Quraisy yang mati di perang Badar. Lalu engkau berkata, seandainya aku tidak mempunyai hutang yang harus aku lunasi dan tanggungan anak-anak, pasti aku pergi ke Madinah untuk membunuh aku, kemudian aku bunuh Nabi Muhammad SAW. Lalu Safwan bin Umayyah menanggung hutangmu dan anak-anak tanggunganmu, dan sebagai gantinya engkau membunuhku untuknya. Hanya saja Allah menghalangi. Nabi setelah itu Nabi beritahu, bahkan sebenarnya kau dulu kemarin kat Madinah, kat Mekah, kau berdua berbual dengan Safwan. Kau cakap dengan Safwan cakap dengan kau, kenapa? Akan tanggung semua kau punya hutang. Anak-anakku semua dengan syarat kau datang ke sini untuk bunuh aku. Tapi Allah sahaja yang telah menghalangimu daripada melakukan perkara demikian. Maknanya Nabi tahu. Dan information yang berlaku dekat Mekah tu, Nabi tahu. Mukjizat Nabi SAW. Subhanallah. Lalu setelah itu Umar berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi aku hidayah kepada Islam. Jadi setelah itu dia pun mengucap 2 kalimah syahadat. Umayyah bin Wahab al-Jumahi radhiyallahu anhu masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Setelah itu Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, ajarkan kepada saudara kamu ini tentang agamanya, dan ajarkan Al-Quran kepadanya, dan bebaskan tawanannya. Maka para sahabat pun melaksanakan perintah baginda itu. Subhanallah. Jadi bila masuk Islam, anaknya pun Wahab bin Umayyah pun masuk Islam juga. Subhanallah. Ini adalah, kalau kita kata bahasa kita maknanya kasyaf lah maknanya. Tapi untuk Nabi SAW tu dia sebagai mukjizat. Dan perkara kasyaf perkara yang luar biasa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang hamba-hamba yang tertentu. Subhanallah. Kadang-kadang ada orang tu dia, walaupun dia bukan orang-orang pilihan, tapi kadang-kadang dia diberitahu oleh Allah SWT sebelum pun itu berlaku. Subhanallah. Dulu di hadap saya Al-Barum Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Al-Syadhi radhiyallahu anhu, wali yang masyhur di tarekat. Beliau ni ketika nak meninggal, beliau ni meninggal di Abu Dhabi. Sebelum nak meninggal ni, dia telefon kawan dia, seorang wali yang masyhur juga di Hadramaut, Habib Hasan Al-Bahar. Tapi Habib Hasan Al-Bahar ni beliau ni kategori wali masyhur. Kalau datang jumpa dia waktu beliau masih hidup, dia datang pakai baju, pakai kain dia. Kadang-kadang ada orang-orang tu apa dia Habib pakai baju juga. Orang datang dia tak pakai baju. Subhanallah. Jadi Habib Hasan bila nak meninggal, dia telefon Habib Hasan Bahar di Hadramaut tadi. Dia kata Hasan telefon Hasan. Habib Hasan Al-Syadhi telefon Habib Hasan Al-Bahar. Dia kata, ni aku kerja lagi nak mati. Ni kat Abu Dhabi ni, telefon dengan orang kat Hadramaut. Dia kata, aku kerja lagi nak mati. Nanti bila jenazah aku sampai dekat tarik, kau semaikan aku, baru orang lain semaikan. Masa dia nak, aku berkata Habib Hasan Al-Bahar. Jadi lepas letak telefon, setelah beberapa minit, Habib Hasan meninggal. Itu dia Abu Dhabi. Jadi bila bawa jenazah Habib Hasan sampai ke tarik, dia ada orang kata, orang-orang nak sembahyang kan? Kata Habib Hasan nanti dulu. Sebelum dia meninggal, dia telefon aku dulu. Dia kata aku nak mati. Jadi aku nak, dan dia suruh aku semaikan jenazah dia seorang. Maksud kamu boleh semaikan dia. Jadi beliau pun menyembayangkan dahulu jenazah Habib Hasan, jangan diikuti oleh orang lain. Subhanallah. Situ boleh wali masyhur. Dulu kawan saya Abang Habib Salim pernah ikut dia. Kawan saya waktu ke Abu Dhabi. Kawan saya Abdullah Syadri ke Abu Dhabi. Kawan saya kebetulan dia pergi Abu Dhabi daripada Hadramaut. Dia nak renew visa. Dia nak pergi Singapore Embassy dekat Abu Dhabi. Jadi bila sampai ke Abu Dhabi, ada beberapa kawan-kawan kita ada tinggal ke Abu Dhabi. Jadi bila sampai dekat airport, of course disingkat activate dan soalan. Lepas
di aktivit dia cakap, immediately ada orang call. Ada orang call. Ni nombor baru ni, baru beli SIM card, baru masukkan SIM card, baru aktivit SIM card. Nombor baru. Tiba-tiba ada orang call. Orang call, yang dia angkat. Yang dia terpanjat adalah, yang call itulah Habib Salim sendiri. Al-Baba Habib Salim yang buat Syatri radhiyallahu anhu, telefon dia. Dia kata, kau sekarang dah kat Abu Dhabi nanti jumpa. Yang dia kira adalah, sekarang ni SIM card, tak ada orang tahu nombor dia. Macam mana Habib Salim boleh call dia? Najib. Subhanallah. Ni boleh bersyukur kepada Allah, semoga Allah SWT memberitahu kita semua dan memberikan kepada kita keberkatan negeri. Amin ya rabbal alamin. Jadi waktu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apa yang mukjizat yang diberikan kepada para nabi itu harus berlaku, kemungkinannya itu berlaku kepada orang-orang wali-wali dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan harus. Kecuali benda-benda yang memang khususiat untuk Nabi saja. Seperti Isra Miraj, turunnya Al-Quran Karim, ini khusus untuk Nabi saja. Tapi yang lain-lain itu terkadang Allah berikan kepada orang-orang pilihan Allah daripada kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi saya teringat kisah Nabi beritahu tentang perbualan Umayyah dengan Safwan, Umayyah bin Ismail. Teringat kisah ni dua adik-beradik. Biasanya abang misalnya adik. Subhanallah. Tapi kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Wallahualam dari insya-Allah kita akan sambung lagi tentang membicarakan berkenaan dengan tawanan-tawanan perang Badar pada minggu depan insya-Allah. Aku buat suara dan tafsir kapal seperti itu.